Assalamualaikum. Semalam kalau tak salah saya telah pun ada pengumuman keputusan SPM. Jadi saya nak ucapkanlah tahniah kepada semua yang telah pun mendapat keputusan SPM tersebut. Yang mana yang belum dapat keputusan lagi, boleh check lah kan. Sekarang boleh check online je. Okey, macam biasa, ada yang gembira dengan keputusan cemerlang SPM mereka, dan ada juga yang agak bersedih kerana keputusan yang agak kurang cemerlang, dan ada juga yang rasa biasa je. Tak kisahlah kan dia keputusan ni macam mana pun. Tapi yang mana yang kurang cemerlang tu, jangan terlalu bersedih. SPM ni dia bukanlah segala-galanya, tapi ia adalah salah satu milestone dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan SPM ni kita akan lebih jelas apa yang kita nak buat dengan kehidupan di masa hadapan kita nanti. Tak penting di mana kita bermula, yang penting di mana kita berakhir. Bagi korang yang baru je dapat keputusan SPM tu, sebenarnya SPM ni kalau nak diikutkan dia bukanlah segala-galanya, tapi adalah salah satu milestone dalam hidup kita. Dia macam kalau kita berjalan lah, macam contoh dekat daripada Batu Pahat ni nak pergi ke JB, contoh saya jalan, lepas tu masuk dekat Tol Aitam, lepas tu terus lagi sampai ke Macap, sekali tengok jam 2 jam baru sampai kat Macap. Jadi kita pun tahu, mungkin maksudnya kita jalan sebelum ni slow sangat. Mana boleh kalau macam ni sampai JB pukul berapa. Jadi selepas Macap tu kita akan buat sesuatu lah, sama ada nak laju sikit tapi tak juga laju sangat kan. Yang penting kita taklah terlalu lama sangat untuk nak sampai. Tapi tak semestinya semua orang nak sampai cepat. Ada yang memang nak santai. Jadi maksudnya milestone ni jadi satu kayu ukur lah kita nak buat apa tindakan seterusnya selepas ni. Jadi sama juga macam korang yang baru dapat keputusan SPM tu. Jadi dengan keputusan SPM ni kita dapat atur balik strategi dengan kita punya masa depan kita. Sebab itu kehidupan kita. Jadi kita dari situ kita boleh tahu sebenarnya sesuai dekat bidang apa kan. Jadi sebenarnya keputusan SPM ni salah satu alat lah untuk nak kita tahu ataupun tengok balik kita punya kemampuan diri tu kat mana. Kadang-kadang dia bukan pasal tak pandai ke apa, tapi sebab tak kena bidang. Tu belum cerita lagi, ada orang dia minat satu benda tapi dia tak boleh, tak pandai juga untuk dia macam tak ngam lah sebenarnya, dia cuma minat, dia suka dia tapi tak sesuai. Tapi ada orang dia tak suka benda tu tapi tak tahu macam ada talent kan. Jadi mungkin SPM ni salah satulah untuk nak menyedarkan balik kita ni. Jadi ramai juga sebenarnya lepas SPM ni baru dia macam tu sedar. Lepas tu dia pun sambung lah belajar. Yang mana yang cemerlang tu lebih banyak lah, lebih luas tempat dia boleh pergi. Tapi yang kurang ni kebanyakan ni akan cuba nasib dekat bahagian teknikal. Sebab biasanya kat sekolah dia kurang sikit lah nak nilai dari segi teknikal tu kan. Tapi sebenarnya teknikal ni sangat luas. Seluruh kehidupan kita ni dia mesti ada kaitan dengan teknikal. Macam kalau kita lapar nak makan kan kena masak. Masak tu sebenarnya teknikal juga. Ada bidang TVET yang akan menghalakan kepada kerja-kerja yang memerlukan kita untuk memasak. Itu contoh. Dan banyak lagi. Sebenarnya seluruh kehidupan kita ada tak lari daripada keadaan ataupun bidang teknikal ni. Jadi jangan risau. Sebenarnya dengan SPM ni sepatutnya kita boleh lebih kenal dengan diri kita, kenal keupayaan kita, tahu lepas ni kita nak pergi kat mana. Petang semalam saya ada dapat mesej daripada kawan saya. Dia bagilah keputusan SPM adik ipar dia. Lepas tu saya pun minta lah juga gambar lah salinan IC. Sebab dia nak minta untuk daftarkan adik ipar dia ni masuk kat college community. Katanya dia nak belajar aircon. Dekat college community Batu Pahat ni ada kursus aircon ataupun dipanggil kursus kursus penyejukan dan penyamanan udara. Yang mana kursus tu dia ada belajar aircon kereta, aircon rumah, aircon kat kilang, peti sejuk. Dan satu lagi ada kursus pemasangan elektrik. Pemasangan elektrik ni dia buat wiring lah. Dia juga kawalan motor. Lepas tu ada belajar elektronik jugalah sikit-sikit. Sebelum ni saya pernah buat satu video tentang college community. Sebab rata-rata orang belum tahu sangat lah tentang wujudan college community ni. Kalau tahu pun, tapi dia tak berapa tahu lah tentang fungsi sebenar college community ni yang ada dekat tempat-tempat berdekatan dengan mereka. Jadi dalam video tu saya ada kongsikan lah
apa kursus yang ditawarkan, siapa yang boleh terlibat ataupun jadi pelajar ataupun dapatkan manfaat daripada college ni kan. Kalau ikutkan college community ni, asal tujuannya dia nak buat dekat setiap parlimen. Target dia satu parlimen ada satu college community lah. Kita ada 222 parlimen kan, lebih kurang. Cakap parlimen ni macam nak cakap politik pula kan. Okey, tapi setakat ni sampai hari ni baru ada dalam 100 lebih macam tu je lah college community. Jadi banyak lagi parlimen ataupun tempat yang belum ada lagi college community. Okay, dan college community ni dia punya kursus dia berbeza-beza lah antara college community yang lain. Jadi dalam video tu saya ada kongsikan lah dia punya kursus-kursus yang ditawarkan, ada dia punya lokasi college tu dekat mana kan. Jadi lah tengok video tu, subscribe lah kan channel tu, sebab tu bukan channel yang ni, channel saya yang lain. Sambil promo lah ini kan. Okay. College community ni kalau nak ikutkan, dia salah satu institusi yang ditawarkan oleh kerajaan yang menawarkan bidang pendidikan secara TVET. Okay, TVET ni dia berkenaan dengan teknikal lah. Okay, dia ada banyak lagi college-college bawah kerajaan yang menawarkan bidang teknikal ni. Cuma kalau yang college lain tu saya tak tahu lah, sebab saya tak kerja kat situ. Jadi saya pun tak boleh nak cerita lebih-lebih. Saya takut maklumat kurang tepat kan. Jadi saya boleh cerita tempat yang saya kerja je lah. Okey, macam college community lah. Okey, macam dia ada lagi Giat Mara, ada EdTech, ILP, banyak lagi college-college yang ataupun tempat yang mengajar bidang teknikal ni kan di bawah kerajaan. Kalau ada yang berminat nak masuk college community Batu Pahat, boleh hubungi kita orang punya pegawai pengambilan. Nama dia Puan Rahayu. Okey, ni dia punya nombor telefon dia lah. Nak WhatsApp ke, nak telefon ke, atau pulang lah, mana yang sesuai. Dan satu lagi, ini adalah kita orang punya pegawai promosi, Puan Farah. Itu ada juga diletakkan dia punya nombor telefon. Bolehlah WhatsApp ataupun call dia kan, kontak macam mana. Jadi kalau berminat, bolehlah hubungi mereka. Kalau nak mesej dekat Facebook College Community Batu Pahat pun boleh. Tak ada masalah. Jadi ikutlah mana-mana yang sesuai. Sekali lagi saya ucapkan tahniah di atas apa jua keputusan SPM yang korang dapat. Mudah-mudahan dengan keputusan yang korang dapat tu, korang akan lebih jelas lagi apa yang korang nak buat dengan kehidupan korang selepas ini. Korang juga yang akan menentukan masa depan korang. Mudah-mudahan perkongsian saya ini dapat membantu korang, bagi idea, lebih semangat. Jadi jangan sedih-sedih. Hidup mesti diteruskan, kita kena move on. Banyak lagi yang kita nak buat, bukan sekadar dengan keputusan SPM ni saja. Okey, sehingga berjumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.